Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur pada Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat serta salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga dan sahabatnya. Baiklah, saya mulakan sesi ulas buku ini dengan maksud ayat 8 surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada pihak Universiti Terbuka Anak Muda kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi sedikit ilmu dengan izin Allah melalui sebuah buku yang sangat hebat bagi saya dalam menyampaikan mesej perjuangan menegakkan keadilan. Semoga Allah membalas usaha baik kalian dalam menyebarkan ilmu ini dengan sebaik-baik balasan, insya-Allah. Buku yang saya maksudkan ialah buku bertajuk Mengharungi Titik Noktah tulisan Dr. Muhammad Nasir Hashim. Okey, beberapa hari sebelum sesi ulasan buku, saya ada bertanyakan kepada salah seorang kru Universiti Terbuka Anak Muda tentang apakah kriteria terbaik yang harus ada dalam sebuah ulasan buku. Jadi, jawapan yang saya terima, pertama harus ada tajuk buku, kedua biografi pengarang, ketiga, tujuan buku ditulis, keempat, idea utama, kelima, respon idea dengan keadaan semasa, dan keenam, kesimpulan. Maka insya-Allah dalam perkongsian saya pada hari ini, saya akan jadikan jawapan ini sebagai panduannya, insya-Allah. Baiklah, buku bertajuk Mengharungi Titik Noktah ini ditulis oleh Dr. Muhammad Nasir Hashim. Dr. Muhammad Nasir Hashim merupakan pengerusi Parti Sosialis Malaysia (PSM). Beliau pernah menyandang jawatan Profesor Madya, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan UKM dan Presiden Kaki Tangan Akademik UKM pada lewat tahun 1970-an. Beliau pernah ditahan bawah ISA pada tahun 1987, Operasi Lalang, selama 15 bulan kerana memperjuangkan nasib pekerja-pekerja ladang, peneroka ladang dan kilang. Beliau juga merupakan pengasas Suaram ataupun Suara Rakyat Malaysia. Beliau juga pernah mengeluarkan buku antologi Sajak Menyingsing Fajar Perjuangan pada tahun 2009. Okey, biodata beliau ini juga boleh sahabat-sahabat baca di bahagian belakang kulit buku ini, insya-Allah. Buku ini diterbitkan oleh Gerak Budaya Enterprise dan Parti Sosialis Malaysia. Cetakan pertama pada tahun 2011. Buku ini mempunyai 67 bab dan 469 muka surat. Saya nak kongsikan satu ciri menarik novel ni. Di setiap bab dia dimulakan dengan puisi. Dan puisi ni sememangnya boleh katakan berjaya membakar semangat pembaca untuk memahami isu perjuangan menentang penindasan yang diselitkan dalam novel ini. Okey, baiklah, sekarang kita beralih kepada tema novel ni. Okey, pada pandangan saya, tema novel ini berkenaan dengan class struggle ataupun pertentangan kelas, yang mana dalam hal ini golongan proletar menentang golongan bourgeois, ataupun yang lebih tepat lagi, penentangan golongan yang tertindas menentang golongan yang menindas. Okey, baiklah, kita dapat lihat dalam buku ini juga telah diberikan pengenalan juga pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai ideologi sosialisme. Okey, pengarang menggunakan watak Encik Kamaruddin, iaitu dalam novel ni, watak Encik Kamaruddin ni merupakan ketua Parti Sosialis. Encik Kamaruddin bertanggungjawab untuk menerangkan berkenaan sosialis dan juga menjawab salah faham yang sering dikaitkan dengan sosialis. Okey, itu merupakan idea utama secara kasar. Sekarang saya akan mengupas dengan lebih mendalam mengikut bab-bab penting yang menjadi isi novel ni. Okey, permulaan novel ni, yakni melalui bab 1 hingga bab 9, kita dapat lihat pengarang memberikan pengenalan tentang kesusahan hidup masyarakat setinggan kampung Melayu Jaya. Melalui watak Mak Minah,
Mak Minah digambarkan sebagai penduduk kampung Melayu Jaya, seorang wanita yang cekal, pernah berkahwin sebanyak 2 kali dan mempunyai 8 orang anak, iaitu Bakar, Maznah, Ibrahim, Daud, Yati, Junaidah, Hamidah dan Karim. Okey, anak Mak Minah, Ibrahim, diserang sakit cerit-berit yang teruk sehingga terpaksa dibawa ke hospital dengan bantuan seorang pelajar perubatan yang baik hati, iaitu dibawa oleh watak Samad. Dalam penceritaan ni kita boleh lihatlah kesusahan masyarakat setinggan tu, di mana kita dapat lihat Ibrahim keadaannya sangat teruk sehingga hampir meragut nyawanya. Okey. Seterusnya kita dapat lihat dalam bab 12 diceritakan dengan lebih lanjut tentang kesusahan mencari rezeki dalam kawasan setinggan. Dalam bab seterusnya pula, pengarang menceritakan tentang Samad, iaitu pelajar perubatan. Samad ni dia banyak berkongsi ilmu dengan Mak Minah berkenaan dengan penjagaan kesihatan, kepentingan memberikan susu ibu kepada bayi dan juga kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Okey, seterusnya dalam bab 14 hingga 16, bab 14 hingga 16 ini menjadi permulaan bagi para pembaca untuk memahami berkenaan dengan isu penentangan kaum pekerja menentang majikan yang menindas. Okey, yang ini dibawa oleh watak Abang Ahmad yang berjuang dalam union untuk mempertahankan hak para pekerja. Tetapi dalam novel ni, malangnya sahabat Abang Ahmad ni dia berpaling tadah. Dia berpaling tadah setelah ditawarkan pangkat yang lebih tinggi oleh pihak atasan. Okey. Perjuangan Abang Ahmad tetap teguh walaupun dilanda pelbagai ujian dan dugaan, tetapi walaupun orang kata perjuangan Abang Ahmad ni tidak berjaya membuahkan hasil, tetapi ianya tetap menjadi inspirasi pada kawan-kawannya sehinggalah ke akhir hayatnya. Jadi di sini pengajaran yang harus kita ambil sebagai manusia dalam memperjuangkan kebenaran, kita seharusnya berusaha bersungguh-sungguh dengan jujur, dengan ikhlas, tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Kerana sesungguhnya apa-apa yang dinamakan perjuangan itu, kalau kita reflect pada diri kita sendiri, contohnya sebagai manusia, perjuangan menentang hawa nafsu kan. Jadi perjuangan tu dia memang sukar dan panjang, tetapi sebagai manusia kita harus yakin bahawa Allah menilai usaha kita, dan yakinlah bahawa setiap usaha kita walaupun kita rasakan kecil, tetapi jika kita ikhlas, insya-Allah ada nilainya di sisi Allah. Jadi di situ saya dapat lihat satu pengajaran yang sangat baiklah ditonjolkan oleh pengarang. Okey, seterusnya dalam bab 17. Bab 17 diceritakan tentang sikap skeptikal dan prejudis masyarakat Melayu terhadap golongan janda, iaitu terhadap Mak Minah lah. Mak Minah ni telah kematian suaminya yang pertama, iaitu Abang Ahmad. Selepas kematian Abang Ahmad, Mak Minah terpaksa menghadapi pelbagai tomahan, pelbagai kesukaran, dan juga kesukaran hidup, mencari rezeki, dan juga kesukaran untuk mendidik anak remajanya. Okey, tapi satu perkara yang saya kagum, Mak Minah dia tak mudah goyah atau jatuh disebabkan tomahan orang. Bahkan beliau semakin berani dalam menghadapi ujian hidup itu, juga tidak bergantung kepada sesiapa pun untuk menguruskan masalah keluarganya. Jadi ini satu yang sangat baiklah untuk kita ambil pengajaran dan iktibar. Dan juga kita dapat lihat pengarang mengupas lagi konflik ini dengan kejadian di mana Bakar ditahan kerana disyaki menghisap ganja. Okey, peristiwa di mana Bakar, iaitu anak sulung Mak Minah, ditahan kerana disyaki menghisap ganja ini adalah peristiwa yang membawa banyak hikmah dan merupakan satu turning point dalam hidup Bakar. Kenapa saya katakan membawa banyak hikmah? Kerana selepas peristiwa ini, Bakar dia berubah menjadi lebih baik. Bakar insaf akan kesalahannya, bertaubat kepada Allah, dan dia memohon maaf kepada Mak Minah, dan juga satu sikap baik Mak Minah dengan penuh sifat keibuannya. Mak Minah ni sudi memaafkan anaknya itu. Jadi di sini ada satu nilai yang baiklah. Yang ini kalau kita buat salah, kita minta maaf, dan kita juga harus sentiasa bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Maka di sini saya ingin kongsikan maksud ayat 53 surah Zumar. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah
kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seterusnya dalam bab 22 dikupaskan dengan terperinci berkenaan pergolakan yang berlaku di Kampung Melayu Jaya. Okey, di sini secara ringkasnya, konflik yang berlaku di Kampung Melayu Jaya ni ialah pemaju tanah dan perumahan syarikat Cahaya Mahligai. Syarikat ni ingin merampas kembali tanah setinggan Kampung Melayu Jaya itu, dan mereka ini mendapat pertolongan daripada orang bandaraya, JKR, pejabat tanah, lembaga elektrik, ataupun lebih senang kita cakap syarikat ni mendapat sokongan daripada pihak penguasa. Jadi pengarang mengupas dengan terperinci asal kewujudan perumahan setinggan tu dan juga menceritakan tentang kesusahan masyarakat. Yakni kalau kita baca novel ni, katakan bahawa mereka ni masih lagi tidak mendapat pun kemudahan elektrik. Jadi mereka ni telah dijanjikan tanah oleh pihak pemaju, tetapi yang menjadi orang kata masalah utamanya ialah mereka ni tidak diberikan hitam putih. Maksudnya di sini janji syarikat pemaju itu masih lagi dipersoalkan. Jadi maka ini tidak lain tidak bukan adalah satu perangkap jahat oleh pihak pemaju untuk menindas penduduk kampung tersebut. Okey, itu secara kasar mengenai konflik ataupun pertentangan yang wujud, masalah yang wujud dalam Kampung Melayu Jaya ini. Okey, dalam bab seterusnya dikupas lagi mengenai konflik ini, yakni berlakunya pakatan untuk menjatuhkan Pak Syuib. Okey, siapa Pak Syuib ni? Pak Syuib ni ialah pengurusi JKK. Okey. Terdapat pakatan untuk menjatuhkan Pak Syuib oleh Pak Ayub dan juga Encik Salim. Pak Ayub ni merupakan tali barut pihak pemaju, yang mana Pak Ayub ni telah diberikan sejumlah wang untuk mengorek maklumat daripada penduduk kampung. Okey. Tetapi kata pakatan Pak Ayub dan juga Encik Salim ni tidak berjaya. Apabila akhirnya pakatan mereka ini telah berjaya didedahkan kepada penduduk kampung, dan akhirnya mereka ini, Encik Salim dan Pak Ayub, saling menyalahkan antara satu sama lain. Okey, seterusnya dalam bab 31, kita dapat merasakan suasana genting apabila penduduk kampung mempertahankan kampung mereka daripada dirobohkan pihak pemaju. Saya ambil sedikit petikan daripada muka surat 186. Pak Rosli jatuh dan terus dilanyak oleh Samsing dan FRU. Pak Rosli ni merupakan suami Mak Minah. Dalam bab seterusnya, selepas peristiwa penduduk kampung diserang itu, pengarang mengupas isu media yang berbelah bagi dalam menyampaikan maklumat. Okey, dalam novel ni diceritakan bahawa akhbar bahasa Inggeris dan akhbar bahasa Cina membawa cerita yang lebih dekat dengan realiti, dan gambar-gambar yang didedahkan sememangnya menggambarkan keganasan pihak berkuasa. Okey, tetapi ironinya, akhbar berbahasa Melayu lebih banyak membawa cerita songsang. Okey, contohnya saya ambil petikan daripada muka surat 192. Akhbar-akhbar bahasa Malaysia pula membawa cerita songsang, iaitu akhbar-akhbar ini menuduh bahawa ada orang luar yang menjadi dalang dan mempengaruhi penduduk di situ supaya mereka bertempur dengan pemaju, kontraktor dan polis. Akhbar-akhbar ini tidak sebut langsung tentang keganasan yang dilakukan oleh Samsing upahan, pihak polis dan FRU. Okey, respon terhadap isu akhbar bahasa Malaysia, saya cadangkan sahabat membaca artikel pada tarikh 27 Februari 2007 yang bertajuk Fikrah Akhbar dan Melayu, tulisan saudara Hishamuddin Rais. Okey, juga sedikit pesanan kepada sahabat sebagai orang kata satu mesej penting. Kita sebagai masyarakat seharusnya bersikap kritikal dan tidak mudah percaya bulat-bulat apa sahaja yang dihidangkan oleh media. Hal ini demikian kerana sikap menganalisis itu sangat penting supaya kita tidak tertipu dengan sebarang berita yang disampaikan, dan setiap berita yang kita dapat tu harus kita kaji dan teliti terlebih dahulu keabsahannya, baru kita boleh percaya. Okey, seterusnya sekadar cadangan saya, bacaan tambahan. Sahabat boleh membaca buku Conglomerates and the Media, tulisan Eric Barna, dan juga buku bertajuk Media Virus, Hidden Agendas in Popular Culture, tulisan Dr. Rashkoff. Okey, seterusnya kita beralih kepada bab terpenting novel ini, iaitu bab 40 dan bab 53 yang merupakan esensi ataupun sari bagi novel ini.
watak Encik Kamaluddin merupakan watak penggerak yang membawakan pemahaman para pembaca terhadap ideologi sosialis. Okey, tapi sebelum saya menguraikan tentang ideologi sosialis tu, saya nak menceritakan sedikitlah tentang sikap ataupun peribadi Encik Kamaluddin yang boleh dipuji dan diambil contoh. Encik Kamaluddin dalam novel ni merupakan seorang pemimpin yang mampu menganalisis sesuatu masalah hingga ke akar umbi, dan ini terbukti melalui pandangan beliau terhadap situasi yang menimpa para penduduk kampung setinggan. Okey, dan juga Encik Kamaluddin dalam hujahnya telah menghuraikan bagaimana golongan profesional terlibat secara tidak langsung dalam menindas golongan pekerja, dan dalam hujahnya ini Encik Kamaluddin memberi contoh bagaimana berlakunya pencabulan etika profesionalisme dalam profesion kedoktoran, dan juga pencabulan etika ini berlaku melalui badan doktor panel. Okey, dalam ni diterangkan susul galur bagaimana badan doktor panel ini terlibat dalam kegiatan menindas golongan pekerja, yakni mereka ini mengikat kontrak dengan syarikat-syarikat besar. Okey, seterusnya berkenaan dengan pencerahan terhadap salah faham yang sering dikaitkan dengan sosialis. Okey, yang pertama, adakah benar fahaman sosialisme itu bertentangan dengan agama? Okey, Encik Kamaluddin dalam jawapannya menerangkan tentang salah faham yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat terhadap kata-kata Karl Marx, iaitu kata-katanya yang berbunyi agama itu adalah candu manusia dan rintihan atau keluhan rakyat yang tertindas. Okey, dalam hujahnya Encik Kamaluddin menceritakan bahawa Karl Marx mengeluarkan kata-kata ini kerana meluahkan perasaan tidak puas hatinya terhadap gelagat paderi Kristian pada waktu itu. Okey, gelagat paderi Kristian ataupun golongan agamawan, mereka ni hidup mewah dengan membolok harta rakyat, dan juga golongan agamawan ini ataupun paderi Kristian ini, mereka menjanjikan segala keselesaan hidup kepada rakyat setelah mati. Jadi kerana itulah Karl Marx mengatakan bahawa agama itu adalah candu manusia. Mereka ini juga membolot harta dan juga aset negara itu dan menggunakan agama sebagai lesen untuk menghalalkan sikap mereka itu. Okey, sebagai bacaan tambahan, saya mencadangkan pembaca untuk merujuk artikel bertajuk Sosialis Tidak Pertikai Agama Tapi Kapitalis, tulisan Dr. Muhammad Nasir Hashim di laman web Free Malaysia Today, insya-Allah. Selain itu, Encik Kamaluddin juga menerangkan berkenaan term dialektika keagamaan dan juga berkenaan dengan isu ketidaksampaian ideologi sosialisme secara menyeluruh. Dan dalam huraiannya, Encik Kamaluddin mengatakan bahawa ketidaksampaian ideologi ini mungkin disebabkan oleh ketidakwujudan garis panduan ataupun blueprint yang menyeluruh untuk mengembangkan ideologi ini. Okey, dan juga satu perkara yang menarik dalam penghujaan Encik Kamaluddin, beliau ada menyatakan beberapa nama tokoh hebat seperti Imam Hamid Al-Ghazali, Muhyiddin Ibnu Arabi, Sheikh Qadir Al-Jilani, Al-Alawi, Karl Marx, Sun Tzu, Coomaraswamy dan banyak lagi. Jadi inilah satu tugasan menarik untuk kita semua sebagai pembaca untuk membuat kajian lanjut siapakah tokoh-tokoh yang disebut dalam novel ini. Okey, dan juga satu persoalan menarik lagi, persoalan yang diutarakan oleh Hamzah, mengapa tidak diserapkan sosialisme ke dalam Islam kerana Islam itu sudah sempurna, ataupun mengapakah Encik Kamaluddin tidak berjuang atas nama parti-parti Islam yang lain. Jadi jawapan yang sangat memuaskan anda akan dapat dalam novel ini. Okey, seterusnya isu penindasan di tempat kerja yang dialami oleh Hamzah. Okay, Hamzah ni wataknya bukanlah seorang yang berpelajaran tinggi, tetapi beliau ni berpengalaman luas dan memegang jawatan dalam kesatuan pekerja. Dalam bab seterusnya diceritakan tentang bagaimana Hamzah dan juga rakan-rakannya, yakni sebagai kaum pekerja, bersatu untuk berpiket, dan juga bagaimana Hamzah membantu sahabatnya iaitu Osman dalam isu penyalahgunaan dadah. Hamzah perwatakannya, walaupun beliau seperti yang saya katakan tadi tidak berpelajaran tinggi, tetapi Hamzah memiliki sikap perpaduan, sikap mementingkan sahabat, yakni satu sikap yang sangat baik dan harus dicontohi oleh kita semua. Okey, seterusnya dalam bab 49
Bab 49 saya kira satu kritikan terhadap sikap pegawai kebajikan, iaitu dalam novel ni dibawa oleh watak Cik Aisyah. Cik Aisyah ni dia memandang rendah kepada penduduk setinggan. Dan apa yang menarik bagi saya, bagaimana pengarang mengkritik falasi pemikiran Cik Aisyah. Yakni Cik Aisyah ni dia seharusnya datang ke kampung setinggan tu untuk memahami masalah penduduk terlebih dahulu, dan barulah dia sepatutnya memberikan penyelesaian. Dia seharusnya orang kata mendengar dulu masalah, lalu baru dia boleh memberikan penyelesaian. Tetapi Cik Aisyah ni dia terus datang ke kampung dan dia memberikan ceramah serta menyalahkan pula Mak Minah. Jadi ini merupakan sejenis falasi pemikiran lah, ataupun falasi pemikiran ini di bawah kategori appeal to biased authority. Yakni Cik Aisyah dia merasakan apa yang telah dilakukan oleh pihak atasan sudah mencukupi dan adalah solusi yang paling baik untuk menyelesaikan masalah setinggan. Itu adalah satu falasi pemikiran appeal to biased authority yang seharusnya kita sahabat-sahabat semua insya-Allah elakkan dalam kita membuat analisis untuk mencari penyelesaian bagi segala jenis masalah. Okey. Seterusnya kita dapat lihat bagaimana Encik Kamarudin memberikan pencerahan bahawa politik itu sebenarnya tidak kotor. Tetapi apakah yang mengotori politik? Selalunya kalau kita lihat ada di kalangan kita sendiri yang sering mengatakan bahawa politik kotor. Kita tak nak ambil tahu pasal politik sebab politik ni kotor dan sebagainya lah. Okey, tetapi dalam ni Encik Kamarudin mengatakan bahawa yang mengotori politik itu sebenarnya ialah golongan yang mendewa-dewakan nafsu liar untuk mengejar kemewahan. Juga berkenaan dengan tafsiran terhadap perkataan intelek. Okey, selalunya sahabat-sahabat, kalau kita sebut golongan intelek, automatik kita akan bayangkan golongan yang berkelulusan tinggi. Tapi menurut Encik Kamarudin, golongan intelek itu sebenarnya ialah sesiapa sahaja yang mampu menganalisa keadaan, mereka itu sebenarnya golongan intelek. Dan Encik Kamarudin juga menekankan bahawa pengalaman merupakan guru teragung bagi manusia. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsi kata-kata daripada tokoh terkenal Profesor Wan Muhammad Noor Wan Daud dalam Budaya Ilmu Satu Penjelasan. Kata beliau, budaya ilmu juga bermakna ilmu dituntut dengan berbagai-bagai cara seperti pembacaan dan pendengaran atau pengalaman. Walaupun dalam Islam menekankan kebolehan menulis dan membaca, tetapi dalam masyarakat Islam dahulu buta huruf tidak bermakna buta ilmu. Jadi di sini mengukuhkan lagi hujah Encik Kamarudin yang mengatakan bahawa pengalaman itu adalah guru teragung bagi manusia. Okey, seterusnya pengarang juga menyelitkan peribahasa katak di bawah gelas. Selalunya kalau kita dengar katak di bawah tempurung. Okey, jadi apa maksud katak di bawah gelas ni sahabat? Okey, dalam ni Cik Kamarudin merujuk kepada mereka yang nampak dan tahu tetapi tidak mahu ambil peduli. Jadi semoga kita semua ni dihindarkanlah daripada mengamalkan sikap katak di bawah gelas ni. Okey. Selain itu, Encik Kamarudin juga melakukan penganalisaan matang terhadap masalah politik, ekonomi dan sosial negara, dan dalam penghujahannya beliau mengatakan bahawa masalah ini berpunca daripada amalan penindasan, rasuah, nepotisme dan juga salah guna kuasa. Okey, dan satu lagi term yang sangat menarik. Sebenarnya saya sangat suka baca buku ni sebab dia banyak memperkenalkan banyak term-term baru yang selama ni saya tak pernah jumpa, dan juga huraiannya sangat jelas. Jadi seterusnya saya nak berkongsi berkenaan dengan term dialektika kehidupan. Okey, dialektika kehidupan ni membayangkan bagaimana seseorang itu mampu menyeimbangkan hubungan atau kegiatan yang bercanggah dan bagaimana setiap pandangan, kegiatan dan tindakan melahirkan sikap bercanggah atau bertentangan dengannya. Untuk mendapat kehuraian dan juga contoh yang lebih lanjut lagi, sahabat mesti dapatkan buku ini. Okey, seterusnya berkenaan dengan perbezaan term kapitalis dan kapitalis kenegaraan. Okey, sistem kapitalis kenegaraan ini sebenarnya merujuk kepada harta dan kekayaan ini dimiliki oleh negara, dan birokrat dan teknokrat diarahkan untuk mentadbirkan harta dan kekayaan tersebut. Dan contoh negara yang mengamalkan sistem kapitalis kenegaraan ini ialah China dan juga Eropah Timur. Perbincangan Hamzah dan Encik Kamarudin dihangatkan lagi dengan persoalan berbunyi, setahu saya Karl Marx tidak percaya kepada Tuhan. Wahal Encik Kamarudin tidak ketepikan agama, tidak bercanggah ke?
Jadi persoalan ini diutarakan oleh Hamzah kepada Encik Kamaluddin dan jawapannya ada dalam buku ini. Tetapi saya ingin menyuarakan sedikit pandangan bahawa saya bersetuju dengan mesej penting pengarang dalam jawapannya. Antaranya beliau mengatakan bahawa sebagai manusia kita tidak semestinya bersetuju dengan pandangan dan pendapat Karl Marx terhadap agama. Jadi sebagai cadangan, sahabat-sahabat boleh membaca artikel bertajuk Muslim dan Radikal di blog corakdunia.blogspot.com. Okey. Seterusnya, sebagai tambahan, buku yang boleh kalian baca berkenaan dengan sosialis dan juga Karl Marx. Yang pertamanya, buku bertajuk Panduan Ringkas tentang Marx, terbitan PSM Center. Yang kedua, The Communist Manifesto, Karl Marx dan Frederick Engels. Yang ketiga, Selected Writings, Karl Marx. Dan yang keempat, Marx Ecology, John Bellamy Foster. Okey. Dalam bab 57 hingga bab terakhir, pengarang memperlihatkan bagaimana perjuangan penduduk kampung untuk melawan pihak pemaju dan pihak berkuasa yang bertindak kasar dan ganas memukul penduduk kampung tanpa belas kasihan. Keadaan bertambah memilukan apabila Samad ditahan di bawah ISA dan didera dari segi fizikal dan mental. Memang penderaan ni orang kata sangat menyakitkan dan di luar batas kemanusiaan lah. Dia disepak, diterajang dan disoal siasat dengan sangat kasar sekali. Dan juga satu peristiwa yang bagi saya sangat orang kata menyakitkan hati lah bila baca kan. Okey, contohnya dalam muka surat 451 dia mengatakan bahawa saluran angin kamar penjara terhenti. Dalam sekelip mata pernafasanku makin kencang, makin sesak nafas. Sumber oksigen telah diputuskan, dihentikan. Aku mula berpeluh, sesak nafas. Aku berlari mencari ruang untuk bernafas. Di bawah pintu, di celah pintu, pintu ditutup ketat dan rapat. Jadi di situ kita dapat rasakanlah situasi di mana saluran oksigen dimatikan dan juga ini adalah satu tindakan kejam lah dan hampir meragut nyawa Samad sendiri. Di pengakhiran novel, pengarang menceritakan bagaimana sebenarnya konflik ini berlaku disebabkan oleh pihak atasan yang menyalahgunakan kuasa dan ingin menyerahkan kawasan perumahan masyarakat setinggan itu kepada syarikat pemaju yang bermodalkan RM2. Jadi diceritakan juga di pengakhirnya penduduk kampung akan mengatur langkah baru bagi menentang pengkhianatan ini dan penutupnya Samad masih lagi ditahan. Okey. Dan simbolik tajuk novel ini dapat difahami lah pada perenggan terakhir, yakni perjuangan itu tidak pernah merayu dan menyembah pada titik noktah. Jadi itulah penutup bagi novel ini. Dan di sini saya ingin berkongsikan sedikit nilai dan pengajaran lah. Yang pertamanya, nilai persahabatan yang sangat mahal dan tidak boleh dijual beli. Contohnya persahabatan antara Hamzah dan Samad. Hamzah seorang yang tidak berpelajaran tinggi, tetapi dia kaya dengan pengalaman. Manakala Samad, seperti yang saya katakan, beliau ialah pelajar perubatan, merupakan sosok intelijen. Walaupun perbezaan ini wujud, tetapi mereka tetap bersahabat baik. Dan Hamzah berasa sangat cemas sekali dan sangat risau apabila diberitahu bahawa Samad ditahan di bawah ISA. Juga kita dapat lihat persahabatan antara Mak Minah dan juga Cik Limah dalam mengharungi suka duka di perkampungan setinggan. Okey, satu lagi mesej penting yang berjaya ditonjolkan pengarang, bagaimana kesusahan dan perjuangan itu mampu untuk mematangkan seseorang. Okey, dalam ni diceritakan bahawa Maznah merupakan anak gadis Mak Minah yang pada awalnya Maznah ni seorang gadis yang suka bersolek. Tetapi dia berubah menjadi matang dan akhirnya dia juga turut membantu orang kampung dan usaha untuk menegakkan keadilan. Jadi saya kira ini satu kritikan jugalah buat para remaja, tak kisahlah remaja perempuan ataupun lelaki, untuk mematangkan pemikiran kita. Jadi saya cadangkan sahabat sekalian untuk membaca artikel bertajuk Saat Kritikal untuk Berfikiran Kritikal oleh saudara Marwan Bukhari dan juga artikel bertajuk Pemuda Menjadi Yang Matang Lebih Dari Usianya, tulisan Hilal Ashraf. Okey, dan juga suka saya kongsikan kritikan terhadap sikap mahasiswa sekarang yang tidak cakna terhadap isu semasa. Yang ini kita dapat lihat dalam bab 26, Samad mengatakan bahawa ramai mahasiswa yang asyik mengejar sekeping ijazah sehingga tidak mahu mempedulikan
nasib orang miskin dan tidak cakna terhadap isu kemasyarakatan dan kemanusiaan. Jadi ini merupakan satu teguran dan juga teguran kepada kita sebagai mahasiswa sendiri, dan kita sibuk dengan kata pelajaran. Janganlah kita melupakan untuk mengambil tahu ataupun menambahkan pengetahuan tentang isu politik, ekonomi maupun sosial. Okey. Seterusnya kita juga dapat lihat pengajaran berkenaan dengan sumbangan kaum wanita dalam perjuangan. Mak Minah, beliau telah berjaya menaikkan semangat penduduk kampung yang semakin merudum semasa konflik di kampung semakin, orang kata konflik itu semakin meruncing lah. Dan juga semasa pertempuran digambarkan bahawa suara Mak Minah ni lantang memberikan arahan. Okey, dan kita dapat lihat dalam muka surat 405, pengarang menggunakan ayat, singa kampung ini bergerak pantas menembusi rimba manusia, untuk menggambarkan betapa hebatnya Mak Minah. Apabila membaca berkenaan dengan kehebatan Mak Minah, saya teringat tentang seorang tokoh politik tanah Melayu, iaitu arwah Syamsiah Fakih, yang merupakan ketua angkatan wanita sedar ataupun AWAS. Beliau juga dikenali sebagai Ratu Rimba Malaya. Dan di sini saya ingin mencadangkan sebuah buku. Sekiranya sahabat-sahabat ingin mendalami tentang Syamsiah Fakih, bolehlah membaca buku bertajuk Memoir Syamsiah Fakih dari AWAS ke Regimen ke-10. Dan sementara itu, apabila kita berbicara berkenaan dengan sumbangan kaum wanita, saya ingin kongsikan pandangan isteri mantan Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Dr. Mahdi Akif, iaitu Ummu Akif. Ummu Akif apabila ditanya apakah peranan yang dimainkan oleh golongan wanita dalam revolusi Mesir yang berlaku, dalam jawapan beliau menjawab, antara peranan yang dimainkan oleh wanita ketika revolusi Mesir adalah mereka ini sama-sama turun padang di medan tahrir. Mereka memberikan sokongan material dan spiritual. Malah mereka juga bertindak seperti Asma Abu Bakar ketika berlakunya peristiwa hijrah, membawa makanan untuk para suami dan kaum keluarga yang berhimpun di sana. Selain itu, wanita juga turut sama berkumpul dan menjadi baris kedua di medan tahrir. Jadi di sini pengajaran penting yang harus kita ambil ialah kita haruslah mencontohi kematangan pemikiran, dan kematangan pemikiran ini akan terselah melalui kepribadian yang sentiasa dekat dengan masyarakat dan sentiasa ingin membantu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, insya-Allah. Jadi sebagai cadangan, mungkin kita boleh membanyakkan pembacaan buku-buku yang berkaitan ekonomi, politik dan sosial, supaya kita dapat mematangkan fikiran di samping menambahkan ilmu pengetahuan. Kerana ilmu pengetahuan ni adalah satu yang sangat penting dalam kita menghadapi sesuatu perjuangan. Okey, pengajaran terakhir yang ingin saya kongsikan ialah sebagai manusia, kita haruslah membudayakan sikap suka bertanya. Kerana melalui pertanyaan, kita akan dapat pelbagai ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu, dengan pertanyaan juga dapat menambahkan keyakinan dan kefahaman kita terhadap sesuatu perkara. Contohnya dalam novel ini, Hamzah digambarkan sebagai anak muda yang suka bertanya. Dan sikap baik Hamzah ini sewajarnya dicontohi oleh anak-anak muda pada masa kini dengan membanyakkan pertanyaan dan berusaha untuk mencari jawapan bagi setiap pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita fikirkan. Jadi di sini saya ingin kongsikan kata-kata arwah George Carlin. Don't just teach your children to read. Teach them to question what they read. Teach them to question everything. Kesimpulannya, ini merupakan boleh dikatakan antara novel terbaik yang saya pernah baca, dan saya berasa sangat gembira dan bersyukur, alhamdulillah kepada Allah kerana diberikan kesempatan untuk membaca novel yang hebat ini, dan juga diberi kesempatan untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat di Universiti Terbuka Anak Muda ini. Di kesempatan ini saya ingin mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Mohon ampun dan maaf. Juga jutaan terima kasih kepada semua yang memberikan sokongan, kepada yang sudi berkongsi ilmu, dan tidak lupa juga special thanks kepada yang memperkenalkan buku ini, juga kepada yang memaklumkan kepada saya berkenaan program sukarelawan Universiti Terbuka Anak Muda ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan sebaik-baik balasan. Jika ada pun yang baik daripada sisi ulas buku ini, jika ada pengajaran yang boleh kita ambil, maka anggaplah itu sebagai hadiah buat kalian semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.